الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر يا كريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. أما بعد. Terima kasih kepada saudara Tuan Musi, Megan, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para alim ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-mara kamu, pasangan-pasangan kamu dan ahli keluarga kamu dan harta yang kamu takut akan hilangnya dan perniagaan yang kamu takut akan ruginya dan rumah-rumah yang kamu lebih redai dan selesa di dalamnya, lebih kamu cintakan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad pada jalan Allah, maka tunggulah ketika datangnya kelak hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum fasik. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam berbahagia, malam minggu ini. Dan saya diberitahu oleh penganjur tadi nak cerita pasal cinta Rasul, bukan cerita pasal muamalah. Tapi bolehlah, mana-mana pun boleh, tapi kerana saya rasa kita dah pun masih lagi berada dalam semangat-semangat ataupun kemeriahan Maulidul Rasul, jadi saya rasa kita ambillah topik Maulidul Rasul ini dan insya-Allah kita akan cuba gabung jalinkan dengan bagaimana kita nak mengikuti baginda Nabi dalam konteks muamalat. Baik, yang pertama sekali, mengapa kita semua perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka saya kira jawapannya sangat mudah. Yang pertama, kerana Allah lah yang mengarahkan perkara tersebut. Maka Allah lah yang mengarahkan semua orang Islam, semua orang mukmin untuk mencintai Allah dan juga melalui mencintai Rasulullah. Yang keduanya, kerana itu adalah sebenarnya bukti keimanan. Di dalam perbincangan para ulama, maka iman itu takrif yang paling kita kata jitu dan tepat adalah at-tasdiqu bil qalb, iaitulah membenarkan sesuatu itu di dalam hati, wa sidq wa nutq bil lisan, dan disebutkan dengan lidah, wal amal bil jawarih, iaitulah juga dan diamalkan melalui perbuatan. Lalu itulah dia keimanan. Lalu kalaulah tanda keimanan itu adalah kita ini telah pun mencintai Allah, maka buah dia adalah kita akan mencintai Rasulullah yang telah pun banyak berjasa kepada kita mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kalaulah tuan-tuan dan puan melihat cerita filem yang dibuat oleh orang putih, kan, cerita Muhammad the Messenger, tak salah saya, ataupun The Messenger tadi, saya rasa cerita tu kalau tuan-tuan tengok kisah tu dengan pandang tembus, menarik betul. Bukan pandang apa yang tersurat saja, cuma lihat kisah tu, pandang tersirat. Macam mana pandang tersirat ni saya ajar ini. Masa saya tengok cerita tu, tuan-tuan dan puan, kan, dia gambarkan bagaimana kehidupan Arab Jahiliyah, yang mana gaya hidup bebas dia, dengan Kaabah menjadi tempat kumpul di berhala, tempat mereka bersyair juga di sekitar Kaabah, kemudian tempat mereka orang yang kuat akan mendapat penghormatan yang begitu hebat, yang hamba-hamba akan mendapat penghinaan yang begitu hebat. Itulah kehidupan mereka. Tiba-tiba digambarkan pada ketika orang-orang Arab dengan
selesanya, dengan araknya, dengan memain perempuannya, ya. Sebagaimana Umar Al-Khattab pernah sebut, dia mengatakan kunna fil jahiliyah la na'uddu nisaa syai'an. Kami pada waktu jahiliyah dulu, kami tak anggap perempuan ni ada apa-apa nilai. Ya, mereka menganggap wanita ni adalah tempat barang mainan, tidak layak untuk dikasihi pun, hanya layak untuk dipermainkan sahaja. Ya, maka Islam datang, maka Nabi pun sebut hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nabi kata, aku jatuh kasih kepada dunia kamu tiga. Ataupun terjemah dia, yang pertama at-tib, wangian, iaitulah wangian. So barang-barang wangian, minyak wangi ni Nabi suka. Tapi peringat, khas untuk lelaki bila mana di khalayak ramai. Bila mana di khalayak ramai, wanita tidak sunat untuk memakai wangian. Kerana ada satu hadis yang lain yang telah pun memberikan pengecualian itu, sebagaimana Nabi kata, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala rajulin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Nabi kata, mana-mana wanita yang keluar, yang nak jalan di khalayak lelaki yang bukan mahram dan dia berwangian, maka wanita itu macamlah wanita zina. Okay? So wanita lain kalau di rumah boleh wangi-wangi sehebat mungkin, asal jangan suami pening dia betul-betul pingsan sudah, ya. Tapi di luar rumah apabila bekerja, kalau pergi pasar, pasar raya dan seumpamanya, tak boleh, ya, lelaki saja. Maka yang kedua Nabi kata an-nisa, yang kedua perempuan. Orang orientalis, tuan-tuan dan puan-puan, kan, mereka ni cuba cari kelemahan-kelemahan yang mereka boleh manipulate. Bukan kelemahan, apa peluang yang mereka boleh manipulate. So mereka cuba nak manipulate hadis ini. Mereka kata, kau tengok Muhammad ni playboy. Lalu itulah yang kartun pun, dia pelukis kartun Denmark, dia pelukis gambar Nabi, kononnya nafsunya besar, ya. Sebabnya mereka kata tengok daripada kata-kata Muhammad ini. Walaupun saya tahu dekat Facebook telah pun disebarkan gambar pelukis kartun Denmark telah mati terbakar, betul? Itu gambar palsu, tuan-tuan. Kita ni jangan duduk sebar benda tak tutup pasal, tuan-tuan. Tambah dosa je. Jadi sebenarnya itu bukan kisah betul. Itu orang Islam syok sendiri. Orang Islam syok sendiri. Ya, dia tak hati lagi pun. Ya, kalau tuan-tuan cek sikit je sudah dapat jawapan. Gambar tu dikeluarkan pada tahun 2009. Padahal kalau tengok kat Google, orang yang dikata mati itu pernah buat kenyataan pada tahun 2011. Dia tak jadi masuk satu negara sekian. Macam mana pula kata dah hangus tadi tu, apa pula buat kenyataan lah. Hidup lagi, tuan. Jangan dog shock sendiri, rasa seronok terlebih, tuan, kan. Walaupun benda tu kita mungkin nakkan menjadi realiti, kita tak boleh sebarkan benda-benda ni. Tak boleh. Macam ada orang kononnya nak mengajak orang kepada Islam. Saya banyak terima benda ni apa dalam 3-4 tahun lepas. Sekarang ni tak tahu lah. Ya, mereka hantar SMS. Mereka hantar, siapa yang ingin keluar daripada masalah keuangan, ya, bacalah sekian-sekian banyak la ilaha illallah. Adalah apa-apa dia hantar, dia pun hantar ke SMS. Ya. Kalau tak hantar, nanti adalah problem berlaku. Kita pun kelabah macam. Kita pun hantar SMS kat orang lagi, SMS kat orang lagi, dengan niat baik untuk memberikan peringatan. Tak boleh, tuan. Itu betul bukan cara dia. Itu adalah penipuan. Sebab tidak ada mana-mana nas dan dalil yang menyatakan kalau hantar SMS begitu maka akan hilang masalah kewangan dengan segera. Ya, lalu kalau orang tak dapat hilang masalah kewangan, dia akan menyalahkan ayat-ayat dan hadis-hadis itu pula. Padahal itu bukan hadis sama sekali. Baik, jadi kita kembali balik kepada hadis tadi. Nabi kata Nabi kasih pada wanita. Maka para ulama menghurai hadis ni kena tengok konteks, betul kan? Kena tengok konteks untuk faham dan ikut Nabi. Nak ikut Nabi, nak jatuh cinta pada Nabi ni bukanlah kerja yang mudah, kan? Macam orang lelaki nak jatuh cinta pada isteri dia selepas dia berkahwin, mudah tak? Kita tanya orang lelaki, sebelum berkahwin memang mudah lah. Selepas berkahwin nak maintainkan, nak sustainkan kasih kepada isteri tu, mudah ke tak mudah? Tengok orang, kan? Tengok orang lah. Ada orang yang kata susah, ya? Sebab asyik kena berbebel je, mana nak jatuh kasih, kan? Macam-macam lah. Baik, jadi kita nak beritahu konteks hadis ini adalah pada yang Umar cakap tadi. Sebab pada zaman jahiliah, orang tak nak letak wanita ni apa-apa kepentingan.
pusaka pun tak boleh mewarisi, ya. Kemudian macam-macam lah tuan-tuan, teruk sangat. Kalau haid, orang jahiliah, perempuan tak boleh tidur dalam rumah, tidur kat luar waktu haid tu. Itu orang jahiliah. Okey. Baik. Kemudian bila mana datangnya Islam, Nabi nak keluarkan daripada kefahaman-kefahaman yang begitu teruk, maka Nabi memulakan dengan satu tips kepada para sahabat, iaitulah aku kasih kepada wanita. Bila kasih, pada zaman tu rasa terlencap, kasih wanita bukan untuk kita kasih, untuk kita bermain dia macam toy. Bila kasih maknanya dia adalah satu benda yang tertinggi nilainya, kan? Kalau kita ada dua kasut tuan-tuan, satu kasut Asadi, satu lagi kasut Adidas. Asadi ke yang tuan kasih ke Adidas? Adidas tuan-tuan, sebab dia lagi mahal, kualiti lagi bagus. Okey. So oleh kerana itu yang dapat mendapat hak kasih ni adalah benda yang bernilai, benda yang berharga. Maka wanita ni berharga di sisi Islam. Okey, berharga. Dan dia punya berharga itu pula digabung jalinkan dengan wangian. Wanita ni adalah semerbak keharuman dia. Dan digabung jalinkan dengan yang ketiga, iaitu Nabi kata, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenangan aku di dalam solat. Itu tingginya level wanita. Kerana itulah dia tuan-tuan dan puan, wanita ini kita pernah tahu kedudukan dia yang sangat hebat. Kalau dia seorang isteri, dia pelengkap separuh agama suami dia, Nabi kata. Hebat tak? Hebat. Separuh agama selesai lah kalau di atas title isteri. Kalau atas title ibu, syurga di bawah tapak kaki dia. Dan Nabi sebut, siapakah, ditanya oleh para sahabat, siapakah yang paling layak untuk mendapat muamalah yang terbaik selepas Allah dan Rasulnya? Ummuka, ibu kamu. Selepas itu, ibu. Selepas itu, ibu. Selepas itu, bapa. Kali keempat, bapa. Bapa jealous tak bapa? Bapa tak jealous, Alhamdulillah. Okay? Tapi maknanya 3 kali ibu. Itu kalau ibu. Sebagai anak pula, apa cerita? Sebagai anak, Nabi kata, Mani betulia bihadihil banat fa ahsana ilaihinna kun lahu sitran minan nar. Oh, hebat. Siapa yang diuji dengan anak perempuan, maka dia menjaganya dengan baik, dengan penuh tanggungjawab, maka penjagaan yang elok kepada anak perempuan itu akan menjadi tembok di antara ibu ayah dengan neraka. Tengok hebatnya wanita ni, tak menghargai lagi. Sebagai isteri dia pelengkap suami, sebagai ibu, syurga bawah tapak kaki dia, ya. Sebagai anak boleh jadi tembok kepada neraka. Masya-Allah. Maka dalam Islam sangat memuliakan. Maka itu kita nak sebutkan konteks dia adalah nak terencatkan, nak renjatkan hati orang jahiliah pada ketika itu yang tidak meletakkan wanita ada apa-apa nilai kepada nilai yang tertinggi. Bukan tema, bukan. Ya? Gitu. Baik, habis. Kita kembali balik kepada kita punya mukadimah tadi. Jadi mukadimah kita tadi kita sebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang diarahkan oleh Allah untuk kita mencintainya, dan disebutkan oleh Nabi sendiri tentang keperluan itu. Nabi kata, la yu'minu walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehinggalah aku lebih dikasihi olehnya, min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ini juga pernah disebutkan oleh Rasulullah kepada Umar Al-Khattab, yang mana Umar datang kepada Nabi kata, ya Rasulullah, engkaulah anta la ahabu ilayya, engkaulah yang paling aku kasih daripada segala sesuatu kecuali diri aku sendiri. Aku dah kasih diri aku lagi daripada kau. Maka Nabi pun baca hadis ni. Maka lepas tu Umar mendengung sekejap. Lepas tu dia pun cakap, sekarang ni Rasulullah, aku lebih kasih dengan kau daripada segala sesuatu. Al-ana ya Umar, sekarang ini baru dah betul kedudukan kau. Gitu. Jadi maknanya mencintai, mencari jalan untuk mengasihi baginda Nabi SAW adalah merupakan satu tuntutan
kerana Rasulullah juga mencintai kita. Sebagaimana Allah menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iaitulah telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu. Sebagian qiraat baca min anfusikum, daripada orang yang terbaik daripada kalangan kamu, ya, yang mana dia bersifat azizun alaihi harisun ma'anitum, dia merasa sangat ambil berat kepada apa yang kita deritai dan apa yang kita rasa susah. Bayangkan Nabi pergi ambil solat 5 waktu, asal-asalnya 50, turun naik kerana memikirkan umatnya yang mungkin tak mampu melaksanakan begitu banyaknya rakaat. Sampailah hari ini menjadi 5 waktu sahaja, ya. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sangat mengambil berat sampaikan ummati, dan Nabi selalu mendoakan umatnya. Nabi sampai reserve doa-doa para Nabi. Ada doa yang makbul, special provision untuk Nabi-Nabi, tapi Nabi tak guna dekat dunia lagi banyak-banyak, kerana Nabi nak guna ketika di akhirat nanti, kerana mengenangkan umat dia. Jadi Nabi pun sebut bahawa di kalangan Nabi pernah bercakap pada sahabat, aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Para sahabat menjadi cemburu sebab mereka sayang, cinta pada Nabi, tapi Nabi kata dia rindukan ada satu kumpulan manusia yang bukan. Siapa ni? Kita ke? Bukan kamu. Siapa dia? Iaitulah orang yang mencintai aku, tapi dia tidak pernah melihat aku, tidak bersama-sama dengan Rasulullah. Maka itulah dia ikhwan. Kita nak jadi ikhwan Rasulullah lah, saudara-saudara Rasulullah. Ya, kita tak boleh jadi sahabat lagi dah. Tetapi perlu diingat, sebagaimana pagi tadi pun saya sebut dalam ceramah di satu tempat, bahawa hari ini, kalau kita gambarkan macam dalam kisah tadi ni, kisah The Messenger tadi, ketika suasana arus perdana dia, semua itulah arus perdana dia. Bila dah ada satu arus perdana, kita nak buat something yang berbeza, susah tak tuan-tuan? Susah kan? Susah. Malah mungkin dianggap gila dengan begitu mudah sekali. Mungkin akan ditangkap dengan begitu mudah sekali. Kereta semua mengalir sana, kita nak mengalir ke sini. Mahal. Kita akan menyusahkan orang, memecah belahkan kesatuan jalan raya. Kita akan ditangkap, ya. Tapi itulah dia yang Nabi bawa. Ketika mana orang semua berseronok dengan cara hidup mereka, rasa puas hati dengan selengkap cara hidup mereka, tiba-tiba Nabi datang bawa satu benda berbeza. Kalau tuan-tuan tengok filem tu dengan suasana padang pasirnya, cuba kita bayang, kita berada dalam suasana itu dan cerita betul. Agaknya kita akan bersama dengan kumpulan yang susah, iaitulah hamba-hamba yang cuba ikut Nabi secara senyap-senyap, senyap-senyap belajar Quran, sorok-sorok pergi jumpa sahabat-sahabat untuk mendapatkan ayat-ayat. Atau kita akan bersama-sama dengan kumpulan majoriti yang hidup dengan keadaan biasa. Mana satu lagi? Kalau tuan-tuan akan cuba tengok kat YouTube tuan-tuan, kisah tu. Tuan-tuan tengok gambar tu. Kalau lah orang yang tidak bersama dengan arus perdana pula, bukan dibiarkan begitu saja atas nama human right, tak ada. Zaman tu akan diazab, akan dipukul, dan kemudian geng-geng dia semua orang-orang lemah, orang-orang mustadhafin. Tuan-tuan tak ikut? Geng-geng bangsawan semua tak ikut. Tuan-tuan dah ikut kumpulan-kumpulan yang dianggap lemah oleh masyarakat pada ketika itu. Di kalangan hamba-hamba, duit tak ada, ya, tak ada masalah apa dulu. Ya Allah, tuan-tuan, kalau kita ada masa tu, tak tahu kita masuk di mana ni. Sebab itulah bila nasyid-nasyid lawakana bainana semua sekali ni, sekiranya Rasulullah bersama kita, kita rasa kita lagi bimbang. Kalau Rasulullah bersama kita, dia agaknya kita jadi penyokong ataupun penentang kepada baginda Nabi. Ya, kita akan tengok selepas ni apakah agaknya keadaan kita kalau kita berada bersama-sama dengan Nabi, dengan apa pendirian yang kita ada sekarang ni. Kita tengok sekejap lagi, insya-Allah, ya. Baik, kemudian bila mana perkara itu maknanya menunjukkan Rasulullah pencinta kepada kita. Jadi pembalasan kepada kasihnya Rasul kepada kita adalah kita membalas kasihnya. Tidaklah Nabi bertepuk sebelah tangan, orang kata, ya. Dan itulah dia antara prasyarat untuk mendapat syafaat. Cuba tuan-tuan kita bayangkan, orang Islam yang ada kat Malaysia, kat dunia sekarang ni berapa ramai tuan-tuan?
Agak-agak, tahu tak? 1.6 bilion, betul? Nanti kita semua bila mati nanti tuan-tuan dan puan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada 1.6 bilion ke ada berapa ramai? Yang dah mati 1400 tahun lepas ada berapa triliun? Semua kena ambil nombor giliran tuan-tuan. Setiap satu anggota, setiap sen akan ditanya oleh Allah. Satu orang ambil berapa masa? Akan ambil berapa minit? Tuan-tuan, kita pernah beratur tak dekat bank? Pernah beratur tak dekat dalam highway, dekat tengah bandar kerana jam? Sakit hati ke, lemah ke, letih ke? Ya Allah, habis di padang mahsyar kita nak ambil nombor berapa tuan-tuan? Sahabat Nabi pun kata Imam Al-Hakim, ada seramai 70,000 orang. Boleh tak kita dapat nombor 70,001? Ada peluang ke nak overtake Imam Asy-Syafi'i? Nak memintas Imam Al-Ghazali, memintas Imam Asy-Syatibi, Imam Ahmad, Imam Bukhari. InsyaAllah, apa benda yang kita buat memberikan kita privilege sebegitu hebat, tuan-tuan. Khalid bin Ibnul Walid begitu hebatnya nak mati syahid, tuan-tuan dan puan, kan? Sampaikan dia masa dia handal. Macam mana? Bila dia handal, orang tetap dia tahan, dia tetap sama orang mati. Maka dia tak mati-mati syahid, dah handal sangat tu masuk. Macam mana? Dia tak boleh membiarkan orang menetap dia nanti masuk dalam kir bunuh diri, tak masuk syurga lah. Maka akhirnya dia ketika mana mati atas katil dalam keadaan sakit. Bukan sakit kena tikam ke apa. Maka ketika itulah dia berasa begitu sedih, dengan ziarah-ziarah daripada sahabat-sahabat. Maka dia mengatakan, wa ma fi jasadi mawdi'un illa fihi ta'natu ramhin wa darbatus sayf. Tidak ada satu pun aku nak sangat mati syahid, sampaikan dekat tubuh aku tak ada satu kawasan pun kecuali adanya parut-parut kerana tetakan pedang, lembing, panah. Dia akan bawa semua parut-parut itu, tuan-tuan, untuk menjadi saksi bahawa dia berjuang pada jalan Allah. Kita apa parut nak bawa, tuan-tuan? Parut jatuh basikal, jatuh motor, jerawan. Bayangkan, tuan-tuan. So apa special kita untuk stand up daripada orang lain? Sebab itulah Allah arahkan kita wa fi dhalika wa khitamhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah kata dalam surah Mutaffifin, iaitulah penutup ganjaran orang yang baik ini, itulah wangian misk, ya. Dan kemudian wa fi dhalika, pada nak mendapatkan kehidupan dan nikmat yang di syurga nanti ini, kamu hendaklah berlumba-lumba, compete with each other. Compete, kena lawan, tuan-tuan. Lawan, tapi jangan dengki ke orang pula. Jangan hasad dengki, lawan tu, take aku tackle kau bagi jatuh tu boleh. Dengan cara hasad dengki, tak boleh. Kita lawan secara healthy, tuan-tuan. Dia boleh buat buku, aku pun nak buat buku juga, walaupun aku bukan pengajar Islam. Okay, dia berceramah, aku pun nak ceramah, tapi tak boleh lagi. Aku tak ceramah buat banyak. So aku tulis nota-nota ceramah, bukan duduk ceramah, duduk menung kan, tuan-tuan ni. Aku tulis nota ceramah, aku tembak dekat Facebook nota-nota ceramah. Wah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ceramah ada ceramah? Tuan-tuan ceramah. Tuan-tuan mesti berdapat. Saya punya pahala lagi besar ke, tuan-tuan? Kalau saya tak ikhlas, habis lah. Kalau tuan-tuan yang mencatat ceramah saya punya isi dan sebarkan di Facebook, di blog, di mana-mana media yang tuan-tuan ada, di kalangan keluarga, di sekolah, maka tuan-tuan ikhlas, pahala tuan-tuan dapat, saya tak dapat. So tidak semestinya dalam Islam orang duduk depan inilah yang akan mendapat kehebatan daripada pandangan Allah. Tidak sama sekali, tuan-tuan. Sebab itulah bila dekat Kuala Lumpur, bila saya berceramah, ada dengan saya berforum dengan ada seorang cendekiawan wanita Islam lah, bagus, hebat lah dia. Bila kita kata behind a success man there will be a woman, okay? Sentiasa di belakang seorang lelaki yang berjaya pasti akan ada seorang wanita, kan? Ada wanita tak puas hati. Puas hati tak perempuan? Puas hati tak? Puas tu. Ada wanita tak puas hati. Dia kata, mana pula belakang? Beside, bukan behind. Beside, tepi.
Kita tak mau duduk belakang kat tepi. Saya suka betul. Itu mubalik lah. Sebab dalam Islam, adakah semestinya tok imam lebih mulia sentiasa daripada makmum? Ada. Iman itu tidak la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada luaran fizikal kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, melihat kepada hati dan amalan kamu. So imam di depan tidak necessarily pada pandangan Allah yang terbaik. Ya. Dia hanya duduk depan kerana kerja, delegation yang Allah bagi. Suami mesti jadi leader untuk keluarga. Dia jadi leader bukan dia lebih hebat daripada isteri, tak semestinya. Itu kerja saja, kerja. Delegation of work dia kan. Ya. So dia bila tak sana tugas, dia lebih mulia. Kalau dia tak sana tugas, isteri nak sana tugas, isteri lebih mulia. So tak semestinya dia ketua, dia mesti mulia. Cuma dia lagi besar tanggungjawab ada. Ya. Kan itulah Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Iaitulah lelaki itu lebih boleh untuk menjadi ketua kerana Allah melebihkan sesuatu perkara di atas sesuatu yang lain, dan kerana mereka yang diberikan responsibility untuk memberi nafkah. Ni ada sebahagian perempuan saya suci. Dia kata kita ni asyik buat kerja bibi je kat rumah. Kerja bibi dia kata. Kita ni lah yang nak kerja driver anak hantar sekolah, balik sekolah. Ini orang-orang yang ada sakit pada mental dia, sakit pada pemikiran dia. Dia memandang hina kerja dia. Kalau dia sudut rumah, dia kata saya ni tak ada lah, kerja saya tukang masak je lah kat dapur. Kenapa kamu melihat itu sebagai perkara yang tak kelas? Orang lelaki kelas sangat kan? Orang lelaki kata aku ni lah jadi kuli batak, duk kerja kat luar nak kecil makan. Aku tak tahu.